Selamat malam semua. Nak kena naik atas juga Saya nak lawan Frankie, dia pandai nyanyi tapi saya tak pandai nyanyi. Wah, silau Salam sejahtera, selamat malam dan salam satu Malaysia. Sebelum saya bercakap, saya nak tanya satu je. Apakah PPR Sri Alam ni kubu kuat Barisan Nasional? Apakah Bukit Bintang kubu kuat Barisan Nasional juga? Kalau tak iya pun, lepas ni kita akan pastikan Barisan Nasional menjadi kubu kuat di Bukit Bintang. Kalau saya lihat daripada sambutan yang ada pada malam ni, saya ada 2-3 tempat juga saya pergi berceramah. Saya lihat kehadiran pengundi di Bukit Bintang pada malam ni sangat-sangat mengujakan saya. Pada mulanya saya risau juga sebab saya tengok dekat sini ada ramai berbilang kaum dan sebagainya. Saya takut nanti saya bercakap orang tak berapa faham. Tapi tak apa, saya akan cuba bagi faham secara pelan-pelan. Apa yang pengacara majlis tadi kita kata, Pakatan Pembangkang ni memang penipu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, Anwar Ibrahim ni, dia punya putar belit. Kalau dia datang tempat saya, kawasan yang majoriti Melayu, apa dia kata? Dia kata Malaysia ni orang Melayu punya, bukan orang lain. Itu kata dia. Tapi bila dia masuk kawasan kaum lain, saya bagi contoh, kalau kata masuk kawasan India, dia kata ini you punya macam, bukan Melayu punya. Dia masuk kawasan Cina, dia kata ini Cina punya, bukan Melayu punya. Bayangkan dia punya penipu, pembohong besar dia. Tetapi hari ini kalau kita lihat gelombang biru yang dibawa oleh pimpinan kita Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, dah nampak jelas yang mana semua rakyat Malaysia hari ini majoritinya telah pun mengetahui betapa pembohong besarnya Anwar Ibrahim dan juga kuncu-kuncu dia daripada PAS dan juga DAP. DAP ni pemimpin dia nak suruh orang buat jadi bersih. Dalam pemilihan dia baru-baru ni pun kita semua tahu. Saya bukan nak main isu perkauman, tidak. Apa jadi dengan rakan-rakan kita yang daripada berketurunan India? Dia nafikan buta-buta macam tu saja. Dia tinggalkan begitu saja. Kerana apa? Kerana dia nak memastikan supaya kroni-kroni dia berjaya dalam pemilihan CEC yang dilakukan baru-baru ni. Dan akhirnya ROS telah mengeluarkan satu arahan hasil daripada laporan yang dibuat oleh ahli-ahli mereka sendiri yang merasa tidak puas hati dengan pemilihan tersebut. Ini nak membuktikan bahawa kepimpinan DAP sebenarnya adalah kepimpinan yang paling kotor dalam Malaysia ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Bukit Bintang memang kita tahu terletak betul-betul di tengah bandaraya. Memang kalau kita nak undi siapa pun sebenarnya, dia akan jadi wakil rakyat yang cukup senang. Kenapa saya kata begitu? Kerana segala apa saja yang akan dilakukan di kawasan Bukit Bintang telah pun dilakukan oleh Dewan Bandaraya. Tetapi kita harus ingat, tanpa usaha, tanpa kerjasama dan juga tanpa kekuatan yang ada pada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional di Bukit Bintang, belum tentu lagi apa yang tuan-tuan mahukan akan dapat dilaksanakan dengan sebaik. Saya bagi contoh, rata-rata penduduk di PPR Sri Alam ni adalah datang daripada kawasan-kawasan setinggan ataupun squatters di sekitar kawasan Bukit Bintang. Pengalaman saya ketika kita berbincang dengan pihak bandaraya untuk memindahkan penduduk-penduduk daripada kampung Delima, daripada mula sampailah ke hampir-hampir ke hujung pemindahan, kita telah berbincang hampir setiap hari bagaimana nak memastikan supaya penduduk-penduduk di kampung Delima dapat berpindah secara teratur ke kawasan ini. Akhirnya dalam mesyuarat yang terakhir, wakil rakyat daripada DAP yang bertanding hari ini, Fong Kui Lun, tiba-tiba datang dalam mesyuarat. Kononnya dialah yang mengusahakan pemindahan ini supaya penduduk-penduduk kampung Lima dapat perumahan yang selesa. Ini satu pembohongan dan juga satu penipuan yang dibuat seolah-olah kononnya penduduk-penduduk ini adalah hasil usaha beliau untuk memberikan pendapatan yang selesa. Ketika itu saya bersama-sama dengan Ketua Saudara Hassan Liki, saya rasa ada sini lagi Tuan Haji Hassan,
Saya kata kenapa dia ada sini. Dia kata bandaraya panggil dia. Saya kata kalau you nak meeting dengan bandaraya, you meeting. Kita tak mau campur. Saya bawa orang-orang saya keluar dan akhirnya dia tinggal seorang-seorang dan tak boleh selesai masalah. Tiba-tiba pegawai bandaraya pujuk kita balik, masuk. Saya kata kalau nak kita berbincang dengan bandaraya, kita tak mau MP, DAP ada dekat sini kerana kita yang memulakan kerja, kita yang mengusahakan, mengapa dia pula yang nak jadi hero. Dan hari ini kalau dia nak dabik dada kononnya bahawa beliau adalah wakil rakyat yang terbaik di Bukit Bintang, itu semua pembohong besar. Betul. Maafkan saya, kepala otak dia. Yang buat kerja Barisan Nasional, yang membantu kita Dewan Bandaraya. Dia cuma makan gaji buta tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, ambil gaji, satu kerja dia tak buat. Saya nak tanya, berapa kali dia datang ke PPRC Alam untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan? Tak ada. Elak, pocik, minta maaf. Tetapi siapa yang selalu datang? Frank Keegan. Dia kawan lama saya. Saya tanya dia, kenapa you aktif politik? You masuk berniaga lagi bagus mah. You memang boleh berniaga, boleh cari uang lebih, boleh jadi kaya raya. Dia cakap, saya mau tolong orang, saya mau berkhidmat. Saya kata kalau you nak berkhidmat, you pastikan you berkhidmat dengan sejujur-jujurnya supaya you dapat bela nasib you punya rakyat. Dan akhirnya hari ini kepimpinan Barisan Nasional telah melihat segala jasa dan usaha beliau, maka itulah beliau telah diberikan peluang untuk bertanding di kawasan Bukit Bintang bagi merubah nasib tuan-tuan supaya menjadi lebih baik. Kalau kita lihat, saya tinggal di Selangor. Apa yang dia buat di Selangor? Tak ada apa. Yang dia pandai, dia korek sana, dia korek sini, dia korek situ. Pasal apa dia suka korek? Sebab bos dia pun kaki korek. Itu aja yang dia buat. Sampai dah berlubang-lubang di Selangor dia kerjakan. Kita tengok di Pening, apa dia buat? Dia tak buat rumah murah pun. Bukan semua orang mampu beli rumah yang mahal-mahal. Tambah lagi di pulau. Yang diperlukan oleh Pulau Pinang adalah perumahan yang selesa, yang mampu milik. Yang dia nak buat apa? Terowong bawah laut. Terowong bawah laut ni dia nak buat kononnya lebih kurang 6 bilion kalau saya tak silap. Lepas tu dia kata, oh silap. Silap apa? Silap type. Kalau nak type, menaik pun tak kerti, nak mengira pun tak kerti, macam mana nak pimpin Malaysia? Pulau Pinang silap-silap hari Belanda, korek, lama-lama tenggelam. Habis macam tu saja. Lepas tu masa manifesto dia dulu, dia cakap apa? Kalau kita berjaya rampas Pulau Pinang, kita akan bagi RM6,000 kepada semua rakyat Pulau Pinang. Apa dia bagi hari ini? RM6,000 pun tak ada. Lepas tu apa dia janji dekat buah pala untuk kaum India? Ini hari besok, ini hari kita menang, besok saya bagi you grant. Apa jadi? Dia halau segala orang, segala lembu, segala peternakan, segala apa, semua dia halau, dia bawa bulldozer tolak. Sampai hari ini, akhirnya rakan-rakan kita daripada kaum India ni telah merasa tertipu. Dan insyaAllah Pulau Pinang, Barisan Nasional akan rampas semula pada tahun ini. Dan bukan saja di situ, termasuk juga di negeri Selangor, Kedah, Perak, akhirnya jatuh ke tangan kita juga. Dan saya amat yakin dan percaya bahawa bukan saja di Bukit Bintang, malahan di seluruh Kuala Lumpur, kita akan berjaya pada 5 hari bulan akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan calon yang kita bawa adalah saudara Frank Keegan. Saya adalah bekas ahli di Bukit Bintang. Saya berasa teruja apabila melihat rakan-rakan lama saya bukan kata bersemangat, malahan masih lebih bersemangat untuk membantu sahabat kita supaya mendakluki Parlimen Bukit Bintang. Dan kita akan tunjukkan jalan keluar kepada Fong Kui Lun bahawa you sudah lama sangat makan gaji buta dan lepas 5 hari bulan you get out. Kita dah tak perlukan you lagi. Apa yang dia bawa pembangunan untuk wilayah persekutuan, khususnya di kawasan Bukit Bintang? Tak ada apa. Bangunan ni semua Barisan Nasional yang buat. Kerajaan Barisan Nasional yang mengemudinya supaya tuan-tuan mendapat
penempatan perumahan yang agak selesa. Dan saya dipahamkan bahawa kawasan ini akan dijual kepada tuan-tuan. Tapi saya tak boleh buat pengumuman sebab saya bukan menteri. Nantikan dia jadi lain. Satu lagi janji Barisan Nasional. Yang kita punya bukan manifesto. Yang kita punya adalah aku janji. Aku janji maknanya aku berjanji. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Untuk warga emas, apabila kita berjaya saja memastikan 2/3 kemenangan Barisan Nasional, tuan-tuan yang berumur 60 tahun ke atas akan secara automatik diberi bantuan bulanan sebanyak RM250 pada setiap bulan. Bayangkan, sewa rumah 144, kita boleh sewa 2 biji rumah. Ibarat macam kata kerajaan hari ini akan bagi tuan-tuan duduk free je. Mana ada kerajaan dalam dunia yang buat kerja macam ni? Tak ada, tak mungkin. Saya dah nampak gelombang biru yang dibawa oleh kepimpinan Barisan Nasional yang diterajui oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah mula menular di seluruh negara. Sehubungan dengan itu, saya nak nyanyi sikit bagi dekat Anwar Ibrahim. Pasal Frankie Gan juga pandai nyanyi. Tanya sama Anwar, apa sebab goyang? Dijawab Anwar, Putrajaya dah tak nampak bayang. Dia berangan nak jadi Perdana Menteri. Dalam ceramah-ceramah dia sekarang ni, sampai dia dah tengah training angkat sumpah. Bayangkan punya kemaruk, punya nak sangat. Dia bukan peduli kat kita ni semua. Dia tak akan peduli kepada orang Melayu, dia tak akan peduli kepada orang Cina, dia tak akan peduli pada orang India, orang Kadazan, Dayak dan sebagainya. Yang dia peduli, yang dia tahu, dia hanya nak jadi Perdana Menteri. Korang nak jadi apa? Korang punya pasal. Adakah pemimpin ini yang kita mau angkat sebagai Perdana Menteri? Dia kata dia nak ubah. Kita gunakan perkataan ubah tu, kita ubah Bukit Bintang menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Berjanji kepada diri sendiri, saya juga berjanji pada diri saya akan pastikan kalau you nak jadi Perdana Menteri, langkah mayat saya dulu, baru you boleh jadi Perdana Menteri. Dan saya yakin dan percaya bahawa Anwar Ibrahim takkan boleh menjadi Perdana Menteri kerana rakyat sudah sedar, rakyat sudah tahu bahawa beliau adalah penipu yang paling besar sekali di alam maya ini. Kepada Nik Aziz, kepada Hadi Awang, kepada Kit Siang pun sama juga penipu besar di Malaysia ini. Yang Kit Siang dia tipu ahli dia, yang Hadi pun dia tipu ahli dia, yang Nik Aziz pun dia tipu ahli dia, termasuklah Menteri Besar Kedah sekarang ni, Azizan. Kalau tuan-tuan lihat dalam berita baru-baru ni, dalam surat khabar, keluar gambar Nik Aziz jatuh di Batu Pahat, Azizan tersungkur di depan ibu pejabat PKR. Karpal Singh angkat atas kerusi roda, naik atas pentas, tak macam mana sudah tersembam atas pentas. Pun ada lagu untuk Karpal Singh. Tanya pada Karpal, pasal apa lebam? Nanti jawab Karpal, aku jatuh tersembam. Nik Aziz pun sama juga, Kit Siang pun serupa juga. Tanya sama Kit Siang, pasal apa resah? Nanti jawab Kit Siang, gelang patah aku kalah. So dia ingat, dia lari dari satu tempat, dia pergi ke satu tempat, konon-kononnya nak tukar.
Kita yang akan pastikan kita tukar dia, bukan dia yang tukar kita, kerana kita dah bagi dia peluang. Rakyat Selangor dah bagi dia peluang, rakyat Pulau Pinang dah bagi dia peluang, rakyat Kelantan pun dah lama sangat bagi dia Aziz peluang. Hari ini 5 hari bulan akan datang, kita pastikan satu Melaya ni kita tukar dia orang dan kita tunjukkan jalan keluar bahawa angan-angan mereka adalah angan-angan mat jenis. Saya tahu ramai lagi penceramah-penceramah yang akan berceramah pada malam ni. Dan saya pun selepas ini pun ada satu tempat lagi, insyaAllah kelas satu tempat. Tapi sebelum tu, saya sebenarnya ini pertama kali saya menyanyi. Sebab saya tengok calon kita menyanyi. Sebelum saya berhenti, saya nak nyanyi satu lagu. Kalau boleh tuan-tuan hafal lagu ni, ikut sama-sama saya. Cukup, cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, kita ubah mereka semua. Cukup, cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, kita bangga BN saja. Sekian, terima kasih, selamat malam.